Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucap ya, cikgu kasih. Okey, sebelum kita pergi standard pembelajaran hari ini, cikgu mau bagi tunjuklah jalan kerja macam mana mau selesaikan kamu punya kerja rumah minggu lepas latihan kan. Okey, iaitu gerak kerja individu 2.3. Kamu diberi maklumat perniagaan kedai runcit Hasanuddin pada 31 Disember 2017 dan kamu diminta hitung jumlah jualan dan jumlah belian bagi perniagaan kedai runcit Hasanuddin. Setakat yang minggu lepas hanya satu orang je menghantar dan si Suhaimah lah. Suhaimah punya jawapan tu semua betul. Tahniahlah cikgu ucapkan untuk dia. Dan untuk yang belum buat, cikgu akan tunjukkan macam mana skemanya. Macam mana kita mau buat macam mana kita hendak menghitung jumlah jualan dan jumlah belian bagi maklumat yang diberikan ini. Okey, baiklah. Minggu lepas cikgu suruh kamu tengok dalam YouTube kan video macam mana kita mau mengira jumlah jualan dan jumlah belian jika sesuatu perniagaan itu dia punya rekod tidak lengkap. Jadi dengan itu kita akan menggunakan maklumat kaedah analisis. Kaedah analisis ini, rekod minimum yang perlu ada pada peniaga ialah rekod ABT dan ABB, rekod penerimaan dan pembayaran tunai atau buku tunai. Dia juga kena ada baki tunai di tangan dan di bank pada awal dan akhir tahun. Serta dia juga mempunyai rekod aset dan juga liability. Barulah kita boleh guna kaedah analisis. Kalau guna kaedah perbandingan tu lagilah sedikit je maklumatnya. Tidak banyak. Okay, tidak detail, maksudnya tidak detail. Rekod tak lengkap ni ingat berlaku disebabkan apa? Perniagaan itu dia tidak mengamalkan sistem catatan bergu. Jadi bila kita mau sediakan perakauntannnya itu agak sukar. Kita mau menentukan untung atau rugi sebuah perniagaan. Jadi contohnya macam perniagaan-perniagaan tepi-tepi jalan runcit semua tu dorang tidak ada rekod perakaunan. Jadi dorang dianggap rekod tak lengkap lah. Rekod tak lengkap. So macam mana mau tentukan untung atau rugi dan menentukan kedudukan kewangan. Kita boleh gunakan kaedah yang diajar dalam bab inilah. Salah satunya yang pertama cikgu sudah ajar kamu kaedah perbandingan. Yang kedua yang ini kaedah analisis. Kalau guna kaedah perbandingan dia tidak melibatkan banyak data lah, rekod-rekod yang banyak macam yang kaedah analisis. Tapi kalau kita mau guna kaedah analisis, ini 4 perkara ni, 4 rekod ni mesti ada pada perniagaan. Kalau perniagaan tidak ada ni agak sukar untuk kita gunakan kaedah analisis untuk menentukan dia punya untung atau rugi. Jadi kalau kita mau menggunakan kaedah ni, ini cikgu review sekitar sebelum kita bincang jawapan tu. Kita kena buat taksiran 3 jenis analisis ke atas rekod-rekod ini. Yang pertama kita kena buat analisis buku tunai, yang kedua kita kena mentaksir jualan dan belian dan barulah kita hasil belanja dan hasil. Jadi analisis buku tunai ni sudah kita buat, mentaksir jualan dan belian ni sudah juga minggu lepas dan hari ni cikgu mau kasih tunjuk sikit je lah skema macam mana mau cari jualan dan belian dan hari ini cikgu mau kasih tunjuk kamu belanja dan hasil. Okey, analisis buku tunai ni ada beberapa perkara lah. Kita mau tengok hasilnya, belanja dalam buku tunai tu, belian dan jualan tunai barang niaga, belian dan jualan aset bukan semasa secara tunai. Jika ada catatan kontra, penerimaan daripada ABT, pembayaran kepada ABB, baki awal dan akhir tunai, serta juga kalau ada ambilan tunai. Semua-semua kita kena check lah dekat buku tunainya kalau ada berlaku. Okay, so ini contoh analisis buku tunai. Dibagi maklumat-maklumat ni lah yang berkaitan dengan tunai, baru dia sediakan penyelesaiannya dengan menggunakan buku tunai. Endingnya dia mau tahu yang ini je. Okay. Berapa tunai di tangan, berapa tunai di bank akhirnya. Penting maklumat ini supaya kita boleh buat dia punya PKK nanti. Okey, sekarang ni cikgu mau tunjuk macam mana kita mau cari jumlah jualan dan jumlah belian. Kalau kita mau mencari jumlah jualan dan belian, kita kena gunakan kita kena gunakan rumus ini, iaitu kalau mau cari jualan ialah jumlah jualan sama dengan jumlah jualan tunai tambah jualan kredit. Kalau jualan tunai ni senang saja, kamu boleh nampak dekat buku tunai, kamu total upkan je. Okey. Contohnya macam ni. Okey, kamu dibagi maklumat, baki ABT,
penerimaan ABT, diskaun, hutang lapuk, pulangan. Okay, sorry ya, bukan ini. Okay, kalau kamu disuruh cari jualan tunai je, ni jualan tunai ni yang biru satu ni, senang je. Kamu ambil je, ni penerimaan daripada ABT. Sorry. Jualan tunai. Ni perkataan jualan tunai 3,200. Terus kamu letak di sini, inilah jualan tunai. Yang dia punya isu adalah jualan kredit. Jualan kredit ni agak rumit sikit ya. Sebabnya kamu kena buka akaun kawalan. Okay, akaun kawalan macam ni. Okay, kamu masih ingat ke rumus akaun kawalan yang kamu belajar dekat form 4? Yang benda tu sangat-sangat kita perlukan untuk kita menjawab soalan ini. Itulah kamu kena betul-betul master basic form 4. Kena hafal. Kalau dah susah kamu tingkatan 5 sikit. So, walaupun format akaun kawalan belum terima ni sebenarnya panjang. Sebenarnya bukan ini saja ya. Kejap cikgu cuba buka dulu format akaun kawalan yang sebenar-benarnya. Kejap cikgu cari dulu Okey, ini format akaun kawalan belum terima. Ini dekat bab berapa ni ya? Bab 5 ledger, tingkatan 4. Ini mesti kamu hafal sudah ni. Okey, tapi benda ni kita akan gunakan dekat sini. Dekat bab 2 ni, kaedah analisis. Cumanya dia tidak sebanyak ini. Penuh ni kan? Penuh ni 11 debit, 11 kredit, semua banyak dia punya butir. Tapi kalau dalam untuk bab 2 ni dia tidak semua pun. Tengok apa yang dibagi dalam soalan saja. Jadi, apa tujuan kita buka akaun kawalan belum terima? Kita bukan mau cari baki HB ya, bukan. Kita mau cari yang ini jualan. Jualan yang pink ni sebenarnya merujuk kepada jualan kredit tadi. Bila kau tahu jumlah jualan tunai, lepas tu jualan kredit pun sudah tahu dengan menggunakan akaun kawalan belum terima, cikgu panggil AKBT. Okay. Bila kau buka AKBT kau dapat jualan kredit. Lepas tu kau tambahlah dua-dua jualan tunai, tambah jualan kredit, dapat kau jumlah jualan. Bila kamu sudah dapat jumlah jualan, settle sudah kamu punya analisis bahagian jualan. Begitu juga dengan untuk analisis belian. Analisis belian pun rumusnya jumlah belian sama dengan belian tunai tambah belian kredit. Belian kredit ni datang daripada AKBB, akaun kawalan belum bayar. Kalau belian tunai sudah bagi macam ni dalam butiran tu, contoh 9 ni kan, belian tunai terus tahu 2,000. Isunya sekarang ni belian kredit ni kita mau tahu. Kamu terpaksa buka AKBB, akaun kawalan belum bayar. So AKBB actual formatnya yang ini, yang panjang ini. Ni sebelah debit ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebelah kredit ada BB, belian yang kita masuk faedah HB. Tapi untuk 5, tengok apa yang maklumat dibagi. Dia adalah penuh sangat. Okay, macam sebelah debitnya ada bank, diskaun terima, pulangan belian, baki HB. Sebelah kredit dia ada baki BB je. Lepas tu yang kita mau cari ni, belian ni. Belian ini sebenarnya merujuk kepada belian kredit. Once kau sudah tahu belian tunai, belian kredit, tambah 2 tu dapatlah jumlah belian. Settle kau punya analisis belian. So kita tengok gerak kerja individu, dia punya jawapannya salin asai. Kalau tidak kau salin, kau screenshot je. Kau salin dalam buku, bolehkah? Okay, ni skema dia. Si Suaimu dia jawab semua betul. Ya, ini adalah gerak kerja kedai runcit Hasanuddin. So buka akaun kawalan belum terima. Kalau buka akaun kawalan belum terima, tak apalah kotak-kotak, bentuk kotak ni begini say. Macam ni tak? Bentuk T. Akaun kan, kalau akaun mesti bentuk T je. Okay, tapi kan dalam buku, jadi dia senang buat buku dalam bentuk petak tu. Jadi cantik dia susunan. So, tu dia start tajuk akaun kawalan belum terima. Lepas tu curi tapi tak boleh buka dua-dua. Okay, maklumnya dibagi ada aktiviti. So ini kamu kena macam biasa juga, kamu kena analyze satu-satu. AKBT ni masuk mana? AKBT ke AKBB? Of course lah AKBT kan. Macam tu.
ABB awal, AKBB. ABT akhir, AKBT. ABB akhir, AKBB. Jangan kamu pelik apa AKBB, AKBT ni. AKB akaun kawalan belum terima, akaun kawalan belum bayar. Penerimaan daripada ABT, AKBT. Bayaran kepada ABB, AKBB. Diskaun diberi, AKBT. Diskaun diterima, AKBB. Hutang lapuk, AKBT. Dan pulangan jualan, AKBT juga. Kemudian pulangan belian, AKBB. PHR. PHR ini tiada, pengganggu. X dia, X. Potong terus, potong. Juga potong sini ya. Ini tidak payah. Peruntukan tang ragu ni tidak payah. Dia pengganggu je dalam soalan ni. Jualan tunai lah. Tak payah kamu kira. Jualan belian tunai pun belian tunai. Biasa. So sekarang kamu sudah kasih tanda semua ni kan? Hutang ragu ni yang pengganggu. Kenapa pengganggu? Sebabnya dia ni tidak ada pengaliran duit keluar actualnya. Dia cuma anggaran saja. So, bila kamu sudah tanda BT, BB, BB ni, kamu mau buka AKBT. Kamu fokuslah AKBT. So, AKBT, kamu cek balik dia punya format. AKBT punya format. Pertama sekali, di sebelah kiri ada baki BB. Ada baki BB kah? Ada. Ni 1 Januari ni baki BB lah ni maksudnya. Tu dia isi baki BB. 6970. 2017 Januari 1. Kemudian cek lagi dia punya format tu. Format tu mesti kamu ingat, kena hafal. Okey, sebelah sini ada faedah, tiada. Bank cek tak laku, ada. Ada. Diskaun diberi, dibatalkan, ada. Ada. Ini diskaun diberi. Kalau diskaun diberi lepas tu dalam kurungan dibatalkan barulah ada. Jadi di sebelah debit ni semua tiada kecuali baki BB saja. Betul ke betul? Kemudian kita tengok di sebelah kredit. Ada pulangan jualan? Ada pulangan jualan? Ada ni aktiviti kejualan tu. Ada bank. Bank ni penerimaannya ini. Penerimaan ni maksudnya bank lah ni. Kalau penerimaan ni maksudnya bank. Okey, pembayaran ni pun bank. Macam tu. Sikit-sikit. Okey. So, ada sudah kamu punya bank kan? Nampak sudah ada 2. Jadi, sekarang apa kamu buat? Masuklah juga rumus. Bank pun ada nilainya. Diskaun diberi ada. Hutang lapuk ada. Kontra tiada. Jadi, dia punya maklumatnya akan jadi macam ni lah. Bank ada, diskaun diberi ada, hutang lapuk ada, pulangan jualan ada, baki HP pun ada. So, sekarang ni, kamu punya cari yang nilai 20,060 ni. Macam mana? Ini sebenarnya tiada ni. Kalau ikutkan, tiada. Jadi, kamu tambahkan semua di sebelah kredit ni, kamu dapat jumlahnya 27,030. Begitu juga di sebelah debit ni kan. Kan debit ni ada 6,970 je. Jadi 27030 pun kamu kasih bawah nilai sebagai nilai pengimbang sebab dia adalah yang berat di antara debit dan kredit kan. Jadi sekarang ni 7030 ni kamu tolak dengan 6970 baru kamu dapat ini 200. Inilah nilai yang kamu mau cari yang merujuk pada sebenarnya nilai apa? Selesai jualan apa? Tak tulislah di sini jualan apa, tapi sendiri mau tahu bahawa jualan yang kamu sedang cari dalam AKBT ni adalah jualan kredit. Betul. Jadi bila kamu sudah tahu itu jualan kredit kan di situ kan, kamu sudah tahu itu jualan kredit. Saya telah soal kamu oleh itu jualan jadi jualan tunai tambah jualan kredit. Jualan tunai kan sudah dibagi. Yang ni cakap ni jualan tunai. Ambillah jualan tunai 8,700. 8,700 tambah dengan ini yang kamu dapat ni 20,060
60. 2060. So tambah 22 tu dapatlah kamu nilai jualan. Nilai jualan ni yang kita memasukkan nanti dalam penyata pendapatan kamu. Kau punya akaun perdagangan tu. Faham? Sekarang settle sudah aktiviti. Kamu disuruh cari belian pula ni, belian. So belian tunai tambah kredit. Sekarang isunya adalah belian kredit sebab belian tunai memang sudah dalam soalan. Belian tunai sudah bagi 5500. Kamu tinggal cari belian kredit je. Jadi mau cari belian kredit kamu kena buat AKBB, akaun kawalan belum bayar. Jadi kalau kamu tengok rumus AKBB, ingat AKBB netnya kredit ya. Jadi baki BB-nya tengok sini. Kenapa ini cikgu bagi BB dua ni? Dia boleh dalam soalan tu kalau dia bagi maklumat baki debit awal, baki debit, baki kredit awal. Kamu boleh letak dua-dua baki BB. Tapi dalam kes sekarang ni tengok soalan tu. Baki BB tu kan baki awal kan. BB tu masih ingat BB tu apa? Baki BB tu sama dengan baki awal. Baki HB tu sama dengan baki ingat macam tu. So macam mana kamu tahu baki awal? Kamu tengok tarikh tu lah. Kalau dia 1 hari bulan, awal lah tu BB. Kalau ending, kalau 30 kah, 31 kah, 28 kah, 29, itu semua akhir lah baki HB. So baki BB nya sekarang ni, kamu nampak kah baki BB? Dia akan biasanya ikut nature-nya. Kalau baki debit, baki awal ABT, nature-nya adalah debit. Kalau ABB, baki awalnya nature-nya adalah KT, kredit. So, sekarang kamu sudah tahu bahawa baki awal ada, tapi di sebelah kredit tak? Jadi kamu isi sebelah kredit. Kredit ni ada baki BB, sebelah debit ni tiada baki BB kan. Tapi walaupun dalam format tu ada baki BB, tapi sekarang ni hanya ada satu baki BB. So kita isi dekat nature dia. Ni nature ada kredit. Lepas tu you all check lagi dekat rumus. Belian ni memang cari belian kredit. Angkutan masuk tiada, faedah tiada, baki HB tiada. Kita pergi sebelah debit. Bank, ada bank. Ni ada bank. AKBB bank pembayaran. Lepas tu ada diskaun terterima, ada pulangan belian, ada kontra tiada. Baki HB ada. Kan jadi jawapan akan ni bank. Nilai diskaun ni pulangan belian, ini baki BB, baki HB. Ini bukan baki BB ya, ini baki HB. Potong dulu. Baki HB. Okey, kasih betul 7,400 yang ini. Baki HB 7,400. Ini kan 31 ni, maksudnya baki HB. Dia duduk kontra. Ini dia duduk kontra dengan dia punya nature. Kalau baki debit tu nature-nya kan macam ni bah. ABT nature-nya adalah debit sebab asset. Okey. ABB nature-nya credit sebab dia liability. Kalau cikgu cakap nature, maksudnya dia punya kedudukan asal tu di mana rumahnya, debit ke kredit macam tu. So sekarang kalau baki awal kan, baki awal dia ikut nature. Ini cikgu apa? Baki awal ikut nature. Nature. Alamak, dah cantik nampak pula. Ikut nature. Kalau baki HB, cikgu tak sini ya. Lawan nature. lawan nature-nya. Nampakkah juga ni ya? Tulisan cikgu. Ni, cikgu cakap nature of account. Cikgu tulis sini ya. Ni nota penting ni. Nature of account. Bahasa Inggeris sudah. Tam saja anak. Ini kalau baki BB, dia ikut nature. Kalau baki HB dia lawan
nature. Cikgu tak macam tu. Ya, tulisan ni saya penting ni. Macam tu. Okay, set done. So, ini duduk sebelah debit lah sebab dia lawan nature. Sebab AB kan, sebab tu dia punya baki H duduk sebelah debit. Ini kawasan debit kan. Okay, bila kamu sudah isi semua maklumat ni, kamu akan tengok ni, jumlahkan dia. Jumlah di sebelah debit ni adalah nilai paling besar, iaitu dapat 29,000. Secara automatik, nilai pengimbangnya akan jadi 29,000 lah di sebelah kredit pun. So, kita akan cari apakah nilai pengimbang supaya kita dapat nilai 29,000 di sebelah kredit ni. 29 ni kamu tolak dengan baki BB 10,430. Bila kamu tolak, kamu dapatlah nilai 18,570. Nilai ini tidak lain tidak bukan adalah belian. Nilai belian. Belian apa? Belian kredit. Sudah dapat belian kredit. Lompat-lompat lah. Lompat-lompat. Okay, bila dapat belian kredit, kamu cari nilai belian. Sebab belian, jumlah belian akan dapat belian tunai tambah belian kredit. Belian tunai kan ada dalam soalan sudah. Yang ni, belian tunai 500. Tambah dengan belian kredit, ambilan. Okay, dapatlah kamu sini. So, dapatlah kamu jumlah belian. Settle. Okay, meaning that once you salah dekat sini, AKBT, AKBB ni, salah lah jumlah belian kamu, jumlah jualan kamu. Okay, so you must be carefully. Ada apa-apa soalan? Ini saja untuk kamu punya gerak kerja individu. So, cikgu akan sambung next pelajarannya. Cikgu kasih off dulu.